Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal Mars Rover yang sekarang ni dia tengah ronda-ronda dekat planet Marikh. Lebih kurang 300 juta kilometer dari kita sekarang ni. Kalau sekali tengok Mars Rover ni, dia ada body, lepas tu ada roda. Dia macam kereta pun ya. Tak pun macam lori sebab saiz dia agak besar. Jadi kenapa manusia buat benda ni? Belanja duit bilion-bilion, lepas tu hantar ke planet Marikh sana. Apa yang kita cari sebenarnya? Cari alien ke? Dan lepas tu apa yang canggih sangat Mars Rover ni sampaikan harga dia lebih kurang 10 bilion ringgit. Okey, jom kita tengok. Jadi Mars Rover ni bagi saya memang satu cabaran dari segi engineering yang sangat besar lah. Korang bayangkan, disebabkan Marikh tu sangat jauh, signal yang kita dapat dari Mars Rover ni dia akan delay selama 12 minit sebelum sampai dekat kita. Maknanya bila kita dapat data dari sana, contohnya waktu nak landing, benda tu sebenarnya dah berlaku 12 minit yang lepas. Jadi macam mana kita nak kontrol benda ni masa landing? Memang tak boleh kan? Jadi memang landing sequence tu nak kena fully autonomous. Dan nak design benda yang autonomous ni, kalau anda perasan, bukanlah satu benda yang mudah. Nak design kereta yang autonomous pun sampai sekarang belum betul-betul jadi lagi kan? Nak design kapal terbang yang autonomous pun orang tak yakin. Ini kan pula nak design something yang autonomous, lepas tu nak kena landing dari angkasa lepas dekat planet lain pula tu. Memang gila. Tapi kalau nak kata ada satu tempat yang orang bijak pandai ni berkumpul, memang dekat NASA lah. Jadi yang bina Mars Rover ni bukan seorang punya kerja. Ada lebih 3,000 saintis dengan engineer yang bekerja buat benda ni selama 7 tahun sebelum dia launch. Dan mostly masa yang dia orang ambil tu adalah untuk testing lah. Sebab nak buat apa-apa ni, waktu design tu kita tak tahu lagi tahu dia boleh function dengan baik atau tidak. Lepas dah design, kita test baru tahu benda tu okey tak okey. Lepas tu lama mana dia tahan, lama-lama longgar tak skru-skru yang ada. Semua tu nak kena test beribu kali. Sebab once dah launch je, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Dah tak boleh nak sentuh lagi untuk adjust apa-apa. First kali yang obvious dekat Mars Rover ni adalah dia ada 6 roda. Sebenarnya roda ni agak besar jugalah. Dia macam tayar lori tapi jauh lagi lebar. Tujuan dia buat lebar macam ni adalah supaya berat Mars Rover ni dapat distribute dengan baik dekat roda tu. Dan sebab tu ada 6 roda. Kalau kata dekat Marikh nanti ada 2 roda tergantung pun masih boleh bergerak lagi. Sebab surface dekat sana ada tempat yang berbatu-batu dan ada tempat yang tanah dia lembut macam lumpur. Jadi semua surface roda ni nak kena function dengan baik lah. Kalau tersangkut dalam seluk je, that's it. Memang tak boleh gerak dah. Dan of course, kalau naik atas sana, kita tak boleh pakai roda getah. Sebab getah akan degrade bila kena radiation dari matahari. Jadi diorang pun pakai material yang keras macam besi, tapi masih fleksibel lagi untuk jadikan dia roda. Cuba teka, enjin dia pula guna enjin apa? Enjin petrol ke enjin diesel? Mana pula nak cari minyak dekat Marikh sana kan? Jadi dia orang guna motor elektrik untuk gerakkan Mars Rover ni. Sebab kalau kita guna elektrik, kita boleh guna solar panel untuk dapatkan tenaga dari matahari. Maknanya, selagi matahari naik, benda ni boleh jalan. So, tak perlu risau minyak akan habis. Lagipun, Mars Rover ni, dia tak rush pun nak pergi ke mana-mana. Kalau kita ni, iyalah tak sempat nak tunggu cas bateri kereta tu sebab kita nak pergi sana, nak pergi sini. Tapi dekat Marikh ni, sehari dia bergerak sikit je sebab saintis pun nak kena betul-betul hati-hati masa navigate. Takut tiba-tiba dia panjat bukit ke, lepas tu terbalik, tak ada siapa nak tolong dah. Rekod dia berjalan paling jauh sehari pun sekarang ni dalam 300 meter saja. Tak sampai satu pusingan trek lumba lari tu pun. Ini sehari tau. Korang jangan gelak pula benda ni slow. Okey, jadi tayar kita dah tengok, enjin dah tengok. Sekarang kita nak tengok pula dekat badan Mars Rover ni ada apa. Kalau ikutkan kos 10 bilion tu, yang paling mahal sebenarnya adalah equipment yang ada dekat badan Mars Rover ni. Mungkin equipment tu bukanlah equipment yang baru dicipta, tapi untuk jadikan benda tu robust, maknanya tahan lama, tahan gegar-gegar masa nak launch dengan nak landing tu. Lepas tu tahan nak operate bertahun-tahun, tak rosak-rosak. Dan mungkin yang paling susah, nak kecilkan equipment tu supaya muat dekat atas badan Mars Rover ni.
Itu yang sangat mencabar dan makan kos yang sangat tinggi. Jadi equipment apa je yang ada dekat body Mars Rover ni? Okey, yang pertama sekali benda yang paling obvious atas tu adalah kamera lah. Kamera ni sebenarnya ada banyak supaya kita boleh dapat gambar planet Marikh ni dari banyak angle. In fact, masa Mars Rover ni landing, memang ada kamera yang rekod waktu dia landing tu. Jadi memang nampak pasir-pasir ni terbang waktu nak landing. Lepas tu ada satu gambar yang menunjukkan rover ni dia macam selfie lah. Dia boleh ambil gambar dia sendiri. Boleh tahan juga saintis yang fikirkan benda ni kan. Siap boleh selfie lagi. Yelah, dia orang nak guna gambar ni untuk tengok secara fizikal kalau ada damage dekat badan rover ni. Kemudian ada satu alat ni dekat Mars Rover tu yang dipanggil sebagai MOXIE ataupun nama penuh dia Mars Oxygen ISRU Experiment. MOXIE ni macam satu alat yang dicipta untuk convert carbon dioxide dekat planet Marikh tu kepada oksigen. Ini macam diorang nak explore konsep untuk guna oksigen yang terus boleh dapat dari mesin ni bila dah ada manusia dekat sana nanti. Yelah, takkan kita nak usung tangki oksigen dari bumi pula nak bawa pergi sana kan? Jadi nak tak nak, kena ada alat untuk convert udara dekat Mars ni kepada oksigen dan diorang detect dekat sana ada banyak CO2. So inilah tujuan MOXIE ni. Mungkin lagi satu alat yang canggih dekat Mars Rover ni adalah drill untuk kutip sampel batu-batu dengan tanah dekat sana. Sebab kalau ikutkan, walaupun banyak benda yang boleh letak atas Mars Rover ni, tapi equipment dengan fasiliti yang lengkap sebenarnya ada dekat bumi. Jadi nak tak nak, untuk buat analisis yang lengkap, nak kena juga bawa balik sampel ni, bawa ke bumi balik. Dekat Mars Rover tu sendiri ada je testing equipment, tapi untuk analisis yang lagi mendalam, nak kena buat dekat bumi juga. Jadi apa yang diorang letak dekat Mars Rover ni adalah macam satu drill, dan drill ni akan gali batu tu dan masukkan dalam bekas yang kedap udara. Bekas ni pula nanti rover tu akan tinggalkan dekat tempat yang dia ambil tu. Lepas tu macam mana kita nak bawa sampel ni balik ke bumi? Okey, untuk bawa balik sampel ni, diorang plan untuk hantar satu lagi mission untuk pergi kutip bekas-bekas ni, bawa naik atas dan balik ke bumi balik. Masa diorang mula-mula dapat sampel ni, memang diorang excited sebab memang susah nak drill batu ni. Korang pernah try tak drill batu? Ini pula nak drill batu dekat planet lain. Dia punya susah tu kan, sampai Mars Rover Perseverance ni dah landing bulan Februari, 6 bulan lepas tu baru dapat satu sampel. Jadi nak dapat sampel ni dah lah satu hal, nak bawa balik pun satu hal lagi. Dan diorang estimate yang tahun 2031 nanti barulah sampel ni sampai balik ke bumi untuk diorang study. Jadi projek ni memang makan masa yang sangat panjang lah. Tapi kalau difikirkan balik, kira hebat lah kan, boleh hantar alat untuk pergi study planet lain dan dapat balik data-data tu. Kalau dulu boleh terbang je jauh-jauh pergi planet Marikh ni, sekarang dah boleh landing. Korang rasa mungkin tak satu hari nanti kita akan duduk dekat planet Marikh sana? Ke buang masa je buat projek ni semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Cantik tak tempat ni guys?